Okey, Assalamualaikum dan selamat malam daripada saya dekat Cerating, guys. Alright, so persediaan market minggu ni. Dia setiap minggu ni memang kita patut bersedia lah sebenarnya market. Tapi dari segi sebelum kita cerita persediaan market, kita cerita pasal persediaan diri kita dulu, guys. So apakah persediaan diri kita? Dari segi iaitu fikiran kita, persiapan, dan juga dari segi tindakan kita, iaitu aktiviti kita sama ada trading ataupun kita lakukan iaitu pencerahan macam mana kita untuk learn ataupun buat lebih baik, ya. Okey, baik, macam ni, guys. So daripada yang kalau you perasan apa yang saya telah kongsikan pada you sejak lama dah sebenarnya ialah kita kena perhatikan macam setiap minggu kita kena revise. Okey, setiap minggu kita revise, okey, what work, apa yang sebenarnya dah menjadi pada minggu lepas kan. Itu what didn't work, apa yang tak menjadi dan macam mana you boleh buat lebih baik. Contoh, you kena ingat kalau saya bagi contoh spesifik klasikal, contoh dari segi trading ialah kalau you trade based on semata-mata signal, you tidak faham apa you buat, you follow signal semata-mata sebabkan orang lain, itu adalah dipanggil bad trade. Bad trade semata-mata sebab you tak faham. Kalau you follow signal dari reality, you faham, you belajar, tak ada masalah. Misalnya kalau you tak faham. Yang kedua ialah kalau misalnya you iaitu dah buat plan, you dah buat apa tapi you lost account tu, is a good trade pasal you learn daripada trading itu sebagai contoh lah. So adakah you ni detail ataupun you faham apakah tindakan yang you ambil lepas dan juga macam mana untuk you buat lebih baik, better pada minggu depan. Kan, itu antara penting. So you sendiri kena perhatikan, dia panggil self coaching, self awareness, di mana kita kena perhatikan apakah yang workable minggu lepas dan apa yang tak workable. So perhatikan jugalah, mungkin you trading plan you, mungkin PVM you, mungkin money management you, mungkin lot sizing you, kan, mungkin risk management you, mungkin you tak buat risk tolerance. Okey, mungkin juga ialah you terlalu FOMO, you dah memang ada analisa macam ni, tengok group buat macam tu, you pun follow dia, akhirnya you pun lost. Ataupun you semata-mata duk trading ialah pasal tunggu signal ataupun apa tu orang lain punya movement ataupun orang lain punya tindakan ke. Itu benda yang you kena tengok daripada awal-awal. Okey, itu satu. Lepas tu yang kedua juga kita lihat juga iaitu kita punya dari segi, mungkin you boleh workable dari segi jadual you. Jadual ni satu benda yang kena tengok sebenarnya sebab dia lebih pada productivity ataupun equal kepada output. Sebab kita sebagai manusia, kita ada 24 jam je sehari, kita tak akan ada lebih. So amat kritikal untuk kita untuk tengok jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. So you kena perhatikan ataupun lihat dari segi strategi dan juga aplikasi apa yang sepatut buat dan juga macam mana lakukan. Okey. So jadi antara perkara yang kita kena tengok next week sebagai contoh kan, iaitu apakah persediaan kita dari segi iaitu perubahan yang kita dah belajar minggu. What works, what didn't work and how I can do differently. Kemudian kita perhatikan juga ialah dari segi satu sudut iaitu mingguan punya preparation. Okey, kalau next week contoh, biasanya hari Ahad ni kan kita dah tengok dekat investing.com ataupun kita tengok dekat iaitu Forex Factory, kita boleh tengok dekat situ, kita dah tahu apakah minggu depan impact news sebagai contoh. Sebab kawan-kawan yang ambil tahu pasal news lah. Sekurang-kurangnya kita ambil tahu pasal news. Kemudian kita tengok okay, apa yang mungkin kena dengan kita punya trading pair ataupun kena kaitan. Contoh gold, of course berita dia gold kan sentimen dan juga gold juga melibatkan fundamental yang strong. So ambil tahu mungkin ada sesuatu berlaku yang batu gold jadi kuat ke jadi lemah sebagainya. Dan tengok juga USD punya monetary policy jugalah, tu sebagai contoh. Dan juga perhatikan juga iaitu daripada contoh trading Isnin sampai Jumaat tu, you sendiri dah prepare. Okey, aku ni nak trading masa bila? Adakah waktu Asian, adakah waktu Europe ataupun itu waktu US market? Aku ni sebenarnya ialah nak guna duit banyak mana? Apakah sebenarnya target minggu ni? Apakah mindset yang perlu aku masukkan pada minggu ni? Itu penting juga. Mana-mana saya always cut loss kan, always buat sesuatu yang tindakan yang sebenarnya sebelum ni ialah memang rugikan you, tapi sekarang ni ialah tambahkan kepada flow ataupun tindakan yang akan datang. Alright guys, so itu saja tips ringkas. So persediaan untuk minggu depan, so jalankan dari segi what works, what didn't work, how to differently, dan juga ialah fokuskan kepada iaitu you mingguan you, apakah next step, apa you nak buat dan juga macam mana you nak lakukan dari segi tindakan berkala. So ini penting, pasalnya ialah sebagai contoh kan, kita dalam productivity sangat penting juga you ialah follow mentoring sebagai contoh. So you dah prepare dari segi mentoring, you dah prepare dari segi perjalanan mentoring tu sendiri. Jadi mentoring ni dibantu juga tengok okey dari segi mindset, penetapan mindset dah penting untuk you tengok jadual apa yang kita dah buat kan, contohnya live training setiap hari, live trading setiap hari, dan you follow saya dari segi tips harian macam ni obviously. Dan saya kat mana-mana juga saya akan tetap bagi tips harian pada you. So ini antara benda yang kritikal sebenarnya akan bantu untuk jangka masa panjang pasal dia akan create. So you kena ingat lah, you kena create environment. So environment is stronger than will. Environment is context guys. So context sebenarnya rules. Rules sebenarnya ialah macam panduan untuk melengkapkan mindset kita, melengkapkan kita punya ialah soul set kita, melengkapkan emotion set kita untuk kita terus maju ke hadapan dan juga dapat result. Alright. Jumpa lagi. Thank you so much. So tuliskan saya apakah preparation you
yang you buat pada hujung minggu, dan juga apakah next plan you untuk you, sebenarnya you boleh anticipate tau dari segi lah apa yang patut aku rasa, apa yang patut aku feel minggu depan kan, apa yang patut kalau market macam ni, apa yang patut you letak dulu emotion tu sebelum dia di-trigger. So ingat hidup based on iaitu actions, you bukan based on iaitu reaction semata-mata. You ada macam aku dah set kalau aku jumpa ni aku akan feel apa. You set dulu. Bukan masa you dah kena, you anticipate dulu. Bukan masa you kena baru you macam sedar, oh aku patut rasa macam ni. Alright, all the best dan selamat trading.